Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Seperti biasa kami berdua akan bawakan kepada anda topik-topik yang melingkari hidup kita sepanjang tempoh kawalan pergerakan pemulihan berkait dengan segala isu lah, keselamatan, bagaimana kita nak bangkit kembali dari segi perniagaan, keusahawanan, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama Gigi, kita lihat pandemik COVID-19 ini berlaku pada tahun 2020 di mana sudah berlaku ledakan teknologi maklumat. Tetapi cuba kita bayangkan sekiranya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini dia berlaku pada tahun 70-an 80-an sebelum wujudnya ledakan teknologi maklumat ataupun IT ini. Ini pastinya akan ada banyak kekangan untuk menyebarkan maklumat mengenai penyakit dan usaha yang dilakukan kerajaan serta negara-negara lain bagi memerangi wabak maut yang ketika ini sudah menjangkiti lebih 13 juta penduduk dunia. Dan kalau kita lihat seperti mana yang dikatakan Hakim, aliran trafik internet di Malaysia juga menyaksikan peningkatan ketara sejak Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang dilaksanakan pada Mac lalu yang turut memberi kesan kepada kelajuan internet dan penggunaan internet melalui sambungan ke Wi-Fi dalam kalangan pengguna telefon pintar di negara ini menyaksikan peningkatan ketara sehingga 30.5% sepanjang minggu ketiga bulan lalu itu dalam satu kajian selidik atau kaji selidik yang dilakukan oleh analisis mudah alih pensignal sejak Januari lalu. Dan kalau kita lihat kenaikan mendadak ini berlaku serentak dengan permulaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu. Dan situasi ini pastinya sudah menjadikan masyarakat dunia lebih ambil maklum atau lebih cakna terhadap isu semasa. Tetapi dalam masa sama soal keselamatan ketika melayari internet ataupun alam maya ni mungkin ada di antara kita yang pandangnya sebagai satu perkara yang tidak penting, pandang enteng sehingga ramai daripada kita tak ambil langkah-langkah keselamatan. Orang kata bila dah jadi mangsa, orang kata sudah terhantuk baru nak tengadah. Dan ketika penularan pandemik COVID-19 ini juga kita lihat ada pihak yang tidak bertanggungjawab ambil kesempatan melakukan satu penipuan dalam talian, lepas tu mungkin kecurian data dan sebagainya. Contohnya saya nak tunjuk contoh yang terbaru ini, yang terbaru adalah apabila ini di luar negara kita lihat, sekejap saya buka mana story dia tadi. Kita lihat Twitter dikompromis ataupun digodam. Dan kalau kita boleh katakan lebih 10 akaun Twitter individu atau organisasi terkemuka digodam. Antaranya Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk dan Apple dikesan telah diceroboh pada Rabu apabila menyiarkan entry mempromosikan penipuan berkaitan cryptocurrency. Dan perkara itu juga menjejaskan akaun bekas Presiden Amerika Syarikat Barack Obama, Kanye West, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mike Bloomberg yang menyiarkan entry yang serupa meminta sumbangan melalui Bitcoin ke profil mereka. Itu kes-kes melibatkan penggodaman keselamatan cyber. Tapi dalam masa sama juga kita lihat kes-kes penipuan dalam Thailand juga berlaku. Kita lihat laporan di esrawani.com ini ada kami rangkumkan antara contoh-contoh kes penipuan dalam talian. Contohnya pada 20 Mac lalu kita lihat di esrawani.com ini ada 20 Mac lalu penipuan di Kepala Batas melibatkan penuntut institusi pengajian tinggi yang rugi 780. Dengar macam tak banyak tapi sebenarnya dalam keadaan kita berdepan dengan pengangguran, pekerjaan yang tidak menentu, ini satu ialah kehilangan atau losses, kerugian yang perlu kita lindungi. Dan kita nak bercakap berkenaan dengan soal keselamatan ataupun untuk melindungi diri kita ni daripada ancaman cyber. Kita bersama dengan saudara Aaron Ikram Mota, pengasas Digital Ehsan dan juga pakar keselamatan cyber. Assalamualaikum Aaron, apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hakim dan Gigi, apa khabar? Baik, saya alhamdulillah. Okey Aaron, biasanya apabila kita kita biasa dengan gadget kita, dengan telefon pintar kita, tetapi macam mana dengan apa yang kami sebutkan tadi, masalah penggodaman, penipuan itu satu lagi, macam mana kita nak lindungi diri kita? Dan bila saya cakap diri ni, dia melibatkan bukan saja fizikal kita lah, tapi juga melibatkan data kita, akaun kita, maklumat-maklumat peribadi kita ni daripada digodam ataupun dikompromis, terutamanya apabila kita menggunakan telefon pintar kita.
Terima kasih kerana menjemput saya. Ancaman utama kepada rakyat Malaysia dan rakyat dunia yang menggunakan internet adalah fraud atau penipuan atas talian. Jadi Twitter ini adalah satu contoh di mana berlaku dua penipuan. Penipuan yang pertama ialah di mana mengikut Vice.com, penggodam telah merasuah kaki tangan Twitter untuk memberikan mereka akses kepada akaun-akaun terkemuka yang disebutkan oleh Hakim dan Gigi. Kedua penipuan adalah apabila akaun-akaun ini digodam dan diambil alih, ia digunakan untuk menipu pengguna Twitter untuk menderma cryptocurrency dengan janjian berikan 1,000 dapat balik 2,000. Jadi fraud adalah ancaman utama. Dari segi penggodaman adalah cara penipuan itu berlaku. Tapi ancaman utama adalah fraud. Kalau kita tengok laporan daripada MyCert di Malaysia, sudah hampir 5-6 tahun berturut-turut. Fraud adalah laporan atau kes jenayah cyber yang utama dilaporkan setiap tahun. Dan ini adalah kerana faktor manusia adalah kelemahan utama dalam apa-apa rangkaian keselamatan. Jadi saya sebagai penjenayah katakan, saya nak hack ke dalam bank mungkin susah. Saya nak hack ke dalam Google susah. Facebook dan sebagainya susah. Tapi kalau saya boleh menipu pengguna bank berkenaan, pengguna Facebook, pengguna Gmail, pengguna Twitter untuk mendedahkan maklumat mereka dengan rela, ini adalah cara terbaik bagi penjenayah cyber untuk mencuri maklumat kita. Ya, Aaron, kalau kita lihat juga, boleh Aaron jelaskan apa mungkin jenis-jenis ancaman cyber yang semua orang perlu peka dan juga semua orang perlu fahami? Antara jenayah utama, yang pertamanya adalah phishing. Atau sekarang ni kita ada smishing juga. Jadi phishing adalah penggunaan email untuk menipu pengguna. Jadi contohnya anda mendapat email memberi amaran bahawa akaun bank anda akan ditutup, melainkan anda menekan link dalam email berkenaan untuk login dan memberi maklumat yang diperlukan. Jadi ini adalah phishing di mana penjenayah menggunakan email palsu untuk membawa pengguna kepada website yang salah untuk mencuri maklumat. Smishing pula secara yang sama tapi menggunakan SMS. Jadi kita dapat SMS, tahniah anda pemenang pertandingan kopi atau Milo dan sebagainya, di mana anda fikir balik, alah tak ada pun saya menyertai apa-apa pertandingan, tapi bila dapat information yang kita menang duit, mesti kita nak kan, terutama semasa MCO dan COVID dan sebagainya. Jadi orang akan senang ditipu. Dan kalau kita tengok mangsa-mangsa yang dipilih oleh hack Twitter ni, mereka memilih akaun-akaun high profile. Maknanya contohnya Elon Musk. Elon Musk adalah pereka Tesla. Dia juga adalah seorang yang sangat mendorong penggunaan cryptocurrency. Jadi kalau beliau menawarkan satu offer yang tak boleh dipercayai di mana memberi 1,000 kripto dapat balik 2,000, orang akan percaya sebab itu adalah akaun rasmi beliau. Jadi di sini kita kena fahami bahawa yang pertama, kita sendiri akan mendedahkan maklumat dengan rela. Kedua, penjenayah akan menggunakan selebriti, influencer dan dokumen atau email SMS yang rupanya rasmi tetapi bukan. Yang keduanya adalah apabila kami menggunakan Wi-Fi umum, public Wi-Fi di tempat-tempat umum seperti kedai mamak, Starbucks, Coffee Bean, restoran dan sebagainya, McD pun sama kan. Kita kena berhati-hati di mana-mana kita menggunakan Wi-Fi umum atau public Wi-Fi sebab kita tak tahu kalau kita bersambung kepada Wi-Fi yang selamat atau bersambung kepada hotspot penjenayah yang menggunakan nama Wi-Fi tempat berkenaan. Aaron, macam bila tadi Aaron sebut pasal Wi-Fi, saya teringat tadi kita pun ada sebut mengenai kajian ataupun dapatan kaji selidik yang dilakukan oleh Open Signal yang menyatakan bahawa ada peningkatan lebih kurang 30%. 30.5% ini pada sepanjang kita PKP ini pada awal dulu pada bulan 3 bulan 4 tapi adakah sebenarnya public Wi-Fi ini selamat? Kita tahu ialah kadang-kadang kita ada telefon pintar tapi data tu kita tak beli, kita beli ikut penggunaan dan kita sering gunakan public Wi-Fi kalau ada keperluan mendesak. Dan macam mana kita nak pastikan public Wi-Fi yang kita masuk itu dia
tidak memberi ancaman ataupun mungkin berkemungkinan ataupun berkemampuan untuk menjejaskan keselamatan data ataupun keselamatan cyber kita? Jadi kita perlu memahami bahawa manusia tidak sempurna, maka ciptaan manusia tidak sempurna. Jadi di sini ciptaan teknologi. Jadi walaupun sebuah teknologi, contohnya keselamatan Wi-Fi pada masa ini, pada hari ini, pada jam ini 100% selamat, tidak ada jaminan ia akan selamat dalam masa sejam, sehari, seminggu atau sebulan. Jadi kita sebagai pengguna perlu mengambil langkah berhati-hati apabila menggunakan public Wi-Fi. Kerana yang pertama, kita tak tahu Wi-Fi yang kita guna itu menggunakan keselamatan Wi-Fi yang terbaik atau tidak, yang terkini. Yang keduanya, kita tak tahu kalau ada penjenayah cyber di tempat yang kita nak guna public Wi-Fi yang sedang menggodam Wi-Fi berkenaan atau menggunakan laptop beliau sebagai hotspot dan kita akan salah sambung. Kita sambung kepada katakan Awani Wi-Fi, free Awani Wi-Fi. Tapi rupanya kita sambung kepada free Awani Wi-Fi high speed. Bunyi high speed tu lagi menarik. Tapi rupanya bila kita sambung kepada yang free Awani Wi-Fi high speed tu, kita sebenarnya bersambung kepada hotspot penjenayah. Jadi di sini nasihat terbaik yang saya boleh berikan ialah kalau anda perlu membuat apa-apa transaksi yang penting, yang sulit, gunakan data anda. Kalau setakat nak tengok video YouTube, nak buka Facebook sekejap dan sebagainya, bolehlah guna public Wi-Fi. Tapi kalau nak buat online banking, nak buat transaksi keuangan dan sebagainya, patah balik ke penggunaan data package anda. Aaron, itu satu nasihat yang baik dan kita juga nak memahami mengenai penggunaan aplikasi. Tidak asing lagi berita-berita mengenai kecurian data daripada kita muat turun aplikasi-aplikasi dan kalau kita lihat contoh-contoh berita sebelum ni, aplikasi TikTok misalnya diharamkan di India dan juga telah diharamkan di Amerika kerana ada di Amazon yang terbaru. Ada kecurian data di situ dan bagaimana kita nak bawa kesedaran ini kepada orang ramai khususnya dan bagaimana mereka boleh mengekang daripada kecurian data melalui muat turun aplikasi ini? Kalau kita tengok the golden rule of the internet atau kalau ada satu nasihat yang kita perlu ingat ialah apa-apa maklumat yang kita nak rahsiakan daripada orang lain, jangan letak dalam apa-apa bentuk digital di mana-mana. Mungkin ini susah kerana dalam dunia internet ni kita menggunakan internet untuk transaksi kewangan, nak daftar untuk sekolah, untuk kerja dan sebagainya. Tetapi kalau boleh, jika maklumat ini adalah sangat-sangat sulit buat anda, kalau boleh jangan letak online di mana-mana. Kerana kalau kita tengok Google Drive, Dropbox, TikTok, mana-mana kita letak maklumat, walaupun maklumat tu video atau dokumen, PDF, audio dan sebagainya, tiada jaminan maklumat tu akan kekal selamat. Sebab kalau contohnya laporan yang keluar tentang Twitter, jika benar kaki tangan Twitter dirasuah untuk mendedahkan atau memberi penjenayah cyber akses kepada admin punya setting dalam Twitter, bagaimana kalau kaki tangan Google pada masa hadapan atau Dropbox atau mana-mana syarikat lain dirasuah. Jadi ini kita kena tahu, kita tak boleh jahil atau tak boleh tak ambil tahu bahawa di mana-mana saya meletakkan maklumat saya perlu tahu yang ada risiko maklumat ini mungkin terdedah dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan niat yang jahat atau dengan tiada niat yang jahat. Aaron, kita faham dalam kita bergerak ke arah masa hadapan penggunaan teknologi, ledakan teknologi maklumat ini dan adanya laporan-laporan seperti data yang dikompromis, kecurian data. Apa yang boleh kita pelajari ataupun apa yang perlu kita ingat? Maksudnya kita nak pastikan bahawa satu perkara itu mempunyai baik dan buruknya, tapi bagaimana untuk kita mengurangkan risiko berlakunya perkara yang buruk dalam kes ini, konteks ini adalah kecurian data, mungkin apps yang mungkin boleh ambil data kita ataupun kita guna public Wi-Fi. Tapi macam mana kita nak mengurangkannya dan memastikan internet itu sebenarnya sepatutnya memudahkan cara kita menjalani kehidupan kita, bukannya kita nak buat benda itu jadi mudah tapi kita takut-takut ataupun kita terpaksa hesitate. Sebenarnya
hesitate itu okey, tapi dari segi kata orang positif paranoia. Kita jangan paranoid, kita jangan gabra sangat sampai takut internet, sampai tak nak guna internet langsung sebab ini akan memudaratkan kehidupan harian kita, memudaratkan perniagaan kita. Tetapi kita kena ambil tahu bahawa apa-apa transaksi yang saya akan lakukan di internet ada risiko dia. Jadi tugas saya atau tanggungjawab saya adalah mengurangkan risiko ini. Bagaimana saya boleh mengurangkan risiko ini? Yang pertama, jangan letak maklumat-maklumat yang sensitif atau yang bukan-bukan di internet. Jadi kita tengok sekarang ni, contohnya di kalangan remaja dan belia, banyak video yang diambil yang sepatutnya atau yang wajibnya tidak diambil dan dirakam. Mungkin berduaan dengan pasangan, berduaan dengan suami isteri, kan? Dalam situasi yang tidak sesuai, tapi dirakam dalam bentuk video. Jadi yang pertama, kalau tempat kita letak data atau video berkenaan di godam, dah satu hal. Kalau handphone kita yang ada video-video berkenaan dicuri, kan, dah satu hal lain. Jadi kita kena ambil tahu bahawa di mana-mana saya letak maklumat saya, ada risiko maklumat itu akan dicuri. Jadi saya sebagai pengguna internet, sebagai warga digital, perlu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan. Jika berlaku kebocoran maklumat saya kena fikir, ada maklumat yang saya takut tak terdedah atau tidak. Dan jika saya takut maklumat itu terdedah, apakah langkah-langkah yang saya boleh buat untuk memastikan maklumat itu selamat. Mungkin saya keluarkan daripada website yang mencurigakan kepada website yang lebih selamat. Mungkin saya keluarkan terus maklumat itu daripada alam maya. Jadi ini adalah proses yang kita perlu pertimbangkan. Nak guna wifi, alamak, tapi sebenarnya saya nak buat online banking. Tak apa, guna data sikit je, bukannya banyak sangat pun. Tapi nak tengok YouTube, okeylah, bolehlah guna wifi. Jadi ini proses yang kita kena jadikan tabiat untuk memastikan diri kita selamat semasa membuat online. Aaron, saya tertarik apa yang tadi Aaron cakap, apa kita nak buat. Okey, tapi Aaron, saya nak tanya mengenai apa langkah yang perlu kita lakukan sekiranya kita rasa data kita sudah dikompromis ataupun mungkin kita menjadi mangsa penipuan cyber ini. Tapi kita kena rehat sekejap, Aaron. Kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, masih kita membincangkan mengenai ancaman cyber dalam keadaan kita sekarang ini dan bagaimana kita nak menanganinya bersama Aaron Ikram Mohtar, pengasas Digital Ehsan. Aaron, kita nak sambung balik daripada apa yang Aaron katakan tadi mengenai perlu berhati-hati memastikan keselamatan kita dalam melayari public wifi misalnya dan juga aplikasi dan juga mungkin website-website yang tidak tentu keselamatannya di situ. Tapi dalam era e-wallet dan cryptocurrency ni, bagaimana Aaron melihat, adakah ia juga satu peluang dalam ancaman cyber dan bagaimana adakah kita ni terdedah bila kita menggunakan e-wallet dan cryptocurrency ni, terdedah dengan ancaman cyber? Okey, dari segi cryptocurrency, kerana ia melibatkan financial system, dari segi teknologi ia selamat, tapi sekali lagi tidak ada apa-apa teknologi yang 100% selamat. Isu dengan cryptocurrency, jadi contohnya kita tengok kes Twitter, adalah di mana jika saya membuat atau saya ditipu untuk menderma cryptocurrency saya, tidak ada cara pihak berkuasa nak mengesan cryptocurrency berkenaan kerana teknologi cryptocurrency ini adalah untuk merahsiakan identiti penerima dan pemberi cryptocurrency. Dari segi e-wallet, kita tengok kalau kat Malaysia kita ada Boost, kita ada Grab dan sebagainya. Di sini kita kena ambil tahu bahawa okey, saya memberi amanah kepada sebuah syarikat atau aplikasi untuk membuat transaksi bagi pihak saya. Adakah saya yakin dengan kemampuan syarikat berkenaan untuk merahsiakan atau mengekalkan kepribadian dan keselamatan kewangan saya? Jadi di sini kalau syarikat itu mengambil semua langkah yang diperlukan, insya-Allah transaksi e-wallet ni sebenarnya lebih selamat daripada menggunakan debit card. Kerana apabila saya menggunakan debit card, duit saya dikeluarkan terus daripada akaun saya. Tapi kalau saya menggunakan e-wallet atau saya menggunakan credit card, pihak e-wallet atau bank akan membuat bayaran terlebih dahulu bagi pihak saya dan
menolakkan daripada akaun saya. Jadi ada macam dia punya satu langkah lebih untuk memastikan duit saya takkan dicuri dengan sewenang-wenangnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan semasa menggunakan e-wallet atau credit card contohnya. Tapi secara umumnya, kalau kita buat perbandingan debit card, credit card, e-wallet, yang paling lemah atau terdedah kepada penipuan kewangan dan pencurian adalah debit card. Ya, Aaron, kalau kita lihat base apa yang Aaron jelaskan tadi, pemahaman kita berkenaan dengan Bitcoin ataupun cryptocurrency, mata wang digital ini, ia merupakan antara transaksi yang selamatlah, kira dia paling selamatlah so far kan, sebab dia hanya melibatkan pemberi dan juga penerima. Tetapi mungkin bagi mereka di luar sana, mereka masih lagi tak faham. Tapi kalau selamat, kenapa masih ada lagi kes penipuan, kerugian cryptocurrency, dan adakah ini apabila satu proses sistem transaksi itu selamat, dia membuka kembali kepada satu lagi ancaman yang disebutkan awal tadi, iaitu ancaman penipuan? Ya, jadi soalan yang baik Hakim. Jadi transaksi cryptocurrency selamat. Tetapi yang kalau kita tengok contoh Twitter, cara untuk kita nak curi cryptocurrency orang, atau hanya satu cara saja, iaitu orang itu memberikan cryptocurrency dia dengan rela. Dan cara saya nak buat orang memberi cryptocurrency dia dengan rela adalah dengan penipuan. Cara penipuan dengan akaun Twitter, kita tengok sebenarnya kes Twitter ni, contoh paling awal adalah pada tahun 2018. Tapi pada masa itu, penggodam dia tak ada akses kepada sistem admin Twitter. Jadi apa yang dilakukan ialah dia membuat akaun baru yang menyerupai Elon Musk punya web account. Jadi nama lebih kurang sama, gambar Elon Musk, dan penipuan itu berjaya. Tapi yang ni lagi teruk lah, sebab penjenayah cyber dapat akses kepada Twitter punya admin. Dia menggodam akaun Elon Musk sendiri yang rasmi. Dan kita dah biasa, bila kita tengok Twitter ada kotak biru kecil dengan checkbox tu, oh ini adalah akaun yang telah dirasmikan oleh Twitter. Jadi saya boleh percaya. Jadi bila kita dah lower our paranoia, atau kita kurangkan kita punya sistem keselamatan, oh ini ada akaun rasmi Twitter ni mesti selamat. Jadi kita senang diperdaya. Jadi dalam transaksi cryptocurrency-nya, yang cara yang terbaik, tercepat, paling mudah bagi penjenayah nak ambil cryptocurrency kita adalah dengan kita sendiri memberi dengan rela. Dengan ancaman yang ada ini, dengan mungkin platform ataupun the ecosystem dalam cryptocurrency e-wallet itu sudah selamat, tetapi ada lagi kes-kes yang berlaku melibatkan penipuan ataupun ancaman di alam cyber ini. Tetapi mungkin kita tak nampaklah kalau polis, kalau satu kes jenayah itu berlaku di satu kawasan perumahan, mereka akan kerap mengadakan omnipresent, maksudnya ada rondaan yang lebih kerap, rondaan cegah jenayah. Tetapi dalam kes ini, ancaman cyber ini juga apa yang sebenarnya telah pun dilakukan oleh agensi-agensi keselamatan berkaitan dengan ancaman cyber ini? Jadi kalau kita tengok SKMM, Cyber Security Malaysia, mereka ada banyak mengambil langkah-langkah pendidikan dan langkah-langkah teknikal untuk memastikan laman website di Malaysia, pengguna internet di Malaysia seselamat yang boleh. Tetapi seperti yang saya sebutkan, kira kata polis internet ni dia selalu perlu dalam perspektif pertahanan. Dia nak serang tak boleh, dia kena tunggu serangan itu berlaku. Jadi penjenayah pula, sebab dia selalu berserang, dia boleh mencari aspek atau angle yang baru untuk mengambil kesempatan. Jadi di sini cabaran dari segi pihak berkuasa nak memastikan keselamatan kita. Mereka membuat sebaik yang boleh, tetapi penjenayah bergerak lebih pantas daripada pihak berkuasa. Cryptocurrency ni atau e-wallet ni dia isu yang menarik sebab satu, ia adalah sesuatu yang baru, kira new frontier. Masih lagi kerajaan, agensi kerajaan, badan berkanun membincangkan cara terbaik untuk mengawal atau menjaga transaksi cryptocurrency ini. Kerana kita tengok penjenayah disuka cryptocurrency sebab dia boleh membuat bayaran dan penerimaan kewangan dalam transaksi kewangan berunsur jenayah tanpa dikesan. Tapi kalau berlakunya di mana kerajaan atau agensi berkuasa dapat mengawal atau memerhatikan
pergerakan cryptocurrency, orang tak guna pula. Jadi ini ada situasi di mana perlu ada perseimbangan di antara kita punya kepribadian, privasi kita, di mana kita yakin transaksi kita dirahsiakan pada masa yang sama, di mana cryptocurrency tidak digunakan oleh penjenayah untuk membuat jenayah dia dan tak boleh dikesan kerana sistem cryptocurrency ini merahsiakan identiti mereka. Ya, Aaron, kita juga nak tahu bagaimana orang ramai apa yang mereka boleh lakukan sekiranya mereka mengalami ancaman cyber seperti akaun media sosial digodam, akaun bank atau PayPal digodam. Apa yang boleh mereka lakukan? Okey, yang pertama kalau katakanlah akaun bank saya digodam, yang pertama saya perlu panggil talian bantuan bank saya untuk mengenal pasti, untuk confirm berlakunya penggodaman atau berlaku transaksi kewangan tanpa kebenaran saya. Sama juga dengan Facebook, dengan Gmail, saya boleh hubungi mereka punya security team untuk membuat laporan. Kalau kita nak buat laporan kepada agensi yang di luar aplikasi berkenaan, contohnya di Malaysia kita boleh cuba hubungi SKMM, MCMC, atau Cyber Security Malaysia, dia ada talian bantuan Cyber 999, Cyber 999, di mana walaupun Cyber Security Malaysia bukan badan berkanun yang boleh menangkap atau menahan orang, mereka adalah pakar teknikal. Jadi mereka boleh menasihati kita cara terbaik untuk mengumpul maklumat, untuk mengumpul bukti sebelum kami membuat laporan kepada pihak polis. Dan ada akta-akta kerajaan yang akan membantu kita sebagai mangsa jenayah cyber. Jadi dari segi sistem tu ada, tapi again, sekali lagi kita sebagai pengguna digital ni kadang-kadang kita tak tahu nak laporkan kepada siapa, nak kumpulkan bukti apa. Jadi di sini Cyber 999 bagi saya adalah antara cara terbaik untuk saya mendapat lebih maklumat, untuk saya mendapat nasihat bagaimana nak mengumpul bukti dan cara saya nak buat laporan kepada pihak berkuasa. Oh, jadi nombornya tetap sama, Aaron. Cyber 999 atau kalau kita berasa macam data ataupun keselamatan kita sudah di-compromise, mungkin wallet yang mengandungi kredit kad tu dah hilang, nombornya tetap sama 999. Dia Cyber 999. Jadi dia ada dia punya aplikasi dekat mobile phone, dia ada dia punya website juga. Jadi kita boleh ke sana untuk mendapat bantuan dia. Baik, terima kasih Aaron di atas perkongsian tersebut. Dia jadi memberi kita satu orang kata apa? Informasi yang sangat berguna. Pencerahan kepada kita dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, peningkatan penggunaan teknologi maklumat. Kita juga perlu melindungi diri kita kerana saya kira jenayah itu berlaku sekiranya ada peluang, dan peluang itulah yang tidak boleh kita buka atau berikan kepada mereka ataupun pihak-pihak di luar sana yang mengambil kesempatan. Baik, terima kasih saudara Aaron Ikram Mokhtar, pengasas Digital Ehsan dan juga pakar keselamatan cyber, berkongsi berkenaan dengan perihal bagaimana kita ingin melindungi diri daripada ancaman cyber ini. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad. Saya Ikram, jumpa lagi. Bye.